والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صراطا مستقيما وهداية نصوحا ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم أهمنا علما نعرف به أولا وإلهم الملائكة المقربين واخرج من الظلمات الوحي وافتح علينا بعدك وعلينا أسر رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا قال الشيخ المفسر رحمه الله تعالى نفعنا من في الدارين. Sekarang buka apa? وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. Kita di dalam kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim, sedikit maklumat tentang nama Ibrahim tu, dia ada beberapa panggilan. Yang kita maklumnya Ibrahim. Lepas pada ra tu alif, selepas pada ha tu ya. Ibrahim. Itu yang kita maklum. Yang kita selalu dengarnya begitu. Jadi alif selepas pada ra, ya selepas pada ha. Tapi ada juganya dipanggil, disebut dengan kata dengan alif selepas pada ra, alif selepas pada ha. Yang keduanya guna alif kedua. Jadi yang pertama yang kita maklum tu selepas pada ra tu alif, selepas pada ha tu pun itu ya. Tapi ada yang kedua tu jadi selepas pada ra alif, selepas pada ha pun alif juga. Jadi Ibrahim. Jadi Ibrahim. Jadi alif selepas pada ra, alif selepas pada ha. Ibrahim. Yang ketiganya Ibrahim. Tak ada ya selepas pada ha. Jadi yang pertama tu yang kita selalu dengar Ibrahim. Yang keduanya Ibrahim. Yang ketiganya Ibrahim. Jadi maknanya depan tu sama tapi tidak ada ya antara ha dengan mim tu, tidak ada ya. Jadi Ibrahim. Ibrahim. Lepas tu yang ke berapa pula? Yang keempatnya Ibrahim. Ibrahim. Ha mim tapi baca ham. Yang ketiga tu baca him. Yang ketiga, yang keempat tu baca ham. Ibrahim. Yang kelima pula Ibrahim. Jadi him, ham, hum. Yang kelimanya Ibrahim.
Yang keenam, tidak ada alif, tidak ada ya. Yang keenam, tidak ada alif, tidak ada ya. Mana selepas pada ra tidak ada alif, selepas pada ha tidak ada alif, tidak ada ya. Jadi Ibrahim. Baca Ibrahim. Nak sama dengan Presiden Amerika yang dulu. Ibrahim. Itu yang keenam. Ibrahim. Tulisannya selepas pada ra tidak ada alif, selepas pada ha belum pada mim tidak ada alif, tidak ada ya. Lepas tu fathahkan ha. Jadi Ibrahim. 6, 7. Tepat ya tu jadi waw. Yang asal tu Ibrahim. Ibrahim. Tepat ya tu gantikan dengan waw. Jadi Ibrahim. Ibrahim. 7 panggilan. Maka kita sambung tempat kita. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ketika kami, kami itu Allah. Dan ketika kami jadi akan ini Baitillah masabatan. Masabah. Apa makna masabah? Tempat ulang-ulang bagi manusia. Tempat berulang-ulang bagi manusia daripada segala pihak. Bumi. Tempat berulang-ulang, ulang balik. Berulang balik. Datang balik, datang pula. Datang balik. Balik, datang pula. Itu mana berulang-ulang. Bagi manusia daripada segala pihak bumi. Maknanya seluruh dunia lah. Jadi maknanya Allah Ta'ala menjadikan Baitillah itu masabah, tempat ulang balik bagi manusia. Pergi ke Mekah, tawaf. Sudah tawaf, pergi haji, tawaf umrah, tawaf haji, tawaf wida, tawaf apalah. Lepas tu balik. Tak lama dia datang pula. Ghalibkannya begitulah. Tak berapa lama dia datang pula. Datang pergi kepada Baitillah, tawaf apa semua. Dia balik. Tak berapa lama dia datang pula. Ghalib-ghalibnya begitulah. Setengah-setengah orang tu setiap tahun ulang balik ke Mekah. Jadi maknanya itu makna kata masabatan. Allah Ta'ala jadikan Kaabah tu kelakuannya begitu. Jadi tempat ulang balik bagi manusia. Jadi di sini masabah. Masabah tu mana kembali. Maknanya ulang balik lah. Bukan makna masabah tu ambil daripada sawab. Sawab mana pahala, mana balasan tu bukan. Dia ambil pada saubun dengan mana kembali. Kembali mana datang pula. Mana begitu. Bukan ambil daripada sawab. Sawab dengan mana pahala, mana balasan, bukan. Sebab tu masabatan maknanya tempat ulang balik. Ulang alik bagi segala manusia daripada seluruh bumi. Sebab itulah kita tengok sekarang tu ingin dah pergi sekali, ingin nak pergi pula. Pergi pula, ingin nak pergi pula.
Itu kejadian Kaabah Allah Ta'ala jadikan begitu. Wa amna, dan tempat aman. Jadi Kaabah tu tempat aman bagi manusia. Dan amnan, apa mana tempat aman damai, sejahtera bagi mereka itu, bagi manusia daripada sekalian pihak. Aman-aman daripada zalim. Duduk kat sana lepas daripada kena zalim. Dan rapas samun. Dan jatuh, yang jatuh pada yang jatuhnya yang berlaku pada lainnya, lain pada Baitillah. Dengan sebabnya tempat Baitillah ada tu ialah Baitillah tu, Kaabah tu terletak di dalam tanah haram. Nah, Baitillah tu terletak di dalam kawasan tanah haram Mekah. Maka kita maklumnya tanah haram Mekah tu diamankan, tak boleh nak bunuh, tak boleh nak buat apa-apa kan. Maka dengan sebab itulah jadi maknanya siapa yang duduk di dalam datang kepada Kaabah, datang kepada kawasan tanah haram yang mana ada Kaabah kat situ, maka orang tu akan dapat aman, sentosa, damai ke sana. Sebab tu ada cerita katanya seorang tu, ayah dia tu kena bunuh. Bapa dia tu kena bunuh. Maka apabila bapa dia tu kena bunuh, dia tahu siapa yang membunuhkan bapanya. Dia tahu siapa yang membunuhkan bapanya. Maka dia ikut nak bunuh sebalas. Dia ikut orang tu nak balas dendam. Nak balas dendam, nak bunuh orang tu untuk nak balas dendam. Ikut, tibanya orang tu datang kepada Kaabah, datang duduk di dalam tanah haram. Dia berjumpa ke situ. Dia tak bunuh juga. Sebab orang tu duduk dalam kawasan yang aman, jadi tak terjadi bunuh. Tu nak cerita katanya kawasan tu kawasan yang aman. Itu mana katanya wa amnan. Jadi segala bagai kezoliman, bunuh-membunuh, dan menyakiti, menyamun, rapas semua tak berlaku. Yang mana di tempat lain tu ada berlaku, di sana tidak berlaku. Itu maknanya aman tu tempat aman bagi mereka itu daripada zalim dan rapas samun. Zalim, rapas samun tu yang jatuh ni, yang berlaku, yang ada berlaku pada lainnya. Mana di lain tempat lah. Di lain tempat tu ada bunuh-membunuh, ada samun menyamun, ada kezoliman. Tetapi di dalam kawasan haram, tanah haram Mekah yang terletak Kaabah itu, aman daripada segala tersebut. Jadi di tempat lain boleh jadi berlaku, di dia ni selamat. Begitulah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ambil oleh kamu. Mana? Jadikan oleh kamu daripada maqam Ibrahim. Ambil oleh kamu, tapi bukan ambil jemput dengan tangan tu, bukan maksud gitu. Mana jadikan. Ambil tu mana jadikan. Jadikan, ambil olehmu daripada maqam Ibrahim. Daripada maqam Ibrahim, daripada maqam Ibrahim, yakni di sisi di sisi maqam Ibrahim. Daripada maqam Ibrahim, yakni di sisi maqam Ibrahim. Itu tempat sembahyang 2 rakaat sunat tawaf. Jadi di sini tu jadi dalil bagi sunat. Apabila kita selepas pada kita tawaf, tak kira lah.
tawaf mana-mana bagai tawaf sekalipun, selepas pada kita tawaf tu, afdalnya kita semayang kat tepi makam Ibrahim. Kita semayang kat makam Ibrahim. Tapi kalau tak muat di situ, tak boleh nak tunggu orang ramai, maka sunat tawaf tu boleh saja kita semayang di mana-mana tempat, nak balik semayang kat rumah pun boleh. Tetapi nak ambil afdalnya kita semayang kat belakang, kat tepi makam Nabi Ibrahim. Dengan sekiranya jadikan makam Ibrahim tu antara kita dengan Kaabah. Jadi maknanya kita duduk sebelah belakang dia. Kita duduk sebelah belakang dia, jadi mana depan kita tu, antara kita dengan Kaabah tu, di depan kita tu ada makam Ibrahim. Jadi maknanya ini masalah katanya jadikan ambil olehmu di sisi makam Ibrahim tu tempat semayang 2 rakaat sunat tawaf. Jadi maksudnya wattakhidhu kalau kita tengok pada zahir ayat wattakhidhu, jadilah kamu daripada makam Ibrahim tu tempat sembahyang, bukan nak cerita katanya tak boleh nak sembahyang di lain, malaikat kena sembahyang di kawasan makam Ibrahim, bukan begitu. Hanya nak tunjuk sunat, nak beritahu katanya sunat apabila kita selepas pada tawaf tu sunat kita sembahyang sunat tawaf 2 rakaat tu, tempatnya eloknya pilih tempatnya di situ, ialah di sisi di belakang makam Nabi Ibrahim. Jadi tentu kepada nak sembahyang di situ tentu kepada sunat tawaf saja. Adapun sembahyang 5 waktu mana-mana saja pun boleh. Bahkan berdekatan dengan Kaabah tu lebih afdal lagi. Kemudian katanya dan makom tu apa dia? Batu. Makom Ibrahim tu yang sekarang kita tengok ada letak dalam tempat dia kan. Maka di situ di situ tu ada suatu tu dalam tempat dia tu, dalam cermin dia tu ada batu. Maka batu itulah dikatakan makom. Yang kita tengok dalam kita tengok ada tu, bukan tiang dia tu, dalam tiang tu, dalam bulatan tu ada batu. Batu itulah dipanggil kata makom. Tapi dia zaman dulu letak atas lantainya begitu ya. Tapi sekarang tu dia buat tempat jadi elok. Maka makom tu batu. Sebiji batu. Makom tu kena atas batu. Tapi katanya batu tu batu permata yakut. Batu tu makom tu lah. Apa benda makom tu ialah batu. Lepas tu mengikut ulama tu dia katanya makom tu ialah permata yakut. Batu bukan batu biasa. Batu permata yakut. Batu permata yakut yang datang daripada syurga. Yang datang dikeluarkan batu itu daripada syurga. Sama dengan batu Hajarul Aswad. Batu Hajarul Aswad pun batu yang datang daripada syurga juga. Batu makam Ibrahim pun batu permata yakut yang datang daripada syurga juga. Tetapi tengok nampak hitam tu dengan sebab dikotori oleh manusia. Sebab dikotor akan dia oleh manusia. Kalau tidak menyetuhikan dia oleh manusia dengan sebab terlekat dosa-dosa, kekotoran dosa manusia tu, tentulah batu itu bercemerlang, bercahaya sehingga seluruh dunia lah katanya. Tetapi jadi gelap, jadi apa tu dengan sebab terlekat dosa manusia tu dia jadi tak bercahaya. Jadi makom tu ialah kena atas batu permata yakut yang datang daripada syurga. Kemana batu itu tu, kenapa panggil kata makom? Tempat Nabi Ibrahim berdiri. Maknanya Nabi Ibrahim naik atas dia.
berdiri di atas batu itu. Nah, tempat Nabi Ibrahim berdiri atasnya, atas batu. Nah, ketika bina Baitillah, ketika bina Baitillah, Nabi Ismail unjuk batu. Unjuk ni apa dia? Saya tak tahu mana unjuk. Boleh jemaah tulis. Unjuk. Ulur. Unjuk tu ulur bang. Ulur. Dia ulur batu. Ulur ke bagi ke? Ya. Hmm. Jadi dia memanglah dia Kaabah tu dah lama. Tetapi sebab runtuh dengan sebab banjir. Belum pada zaman Nabi Ibrahim tu Kaabah tu runtuh dengan sebab kedatangan banjir. Maka Nabi Ibrahim tu bina, bukan dia awal mengadakan Kaabah, dia repair saja. Dia membaikikan Kaabah. Sebab Kaabah tu dah runtuh, maka memanglah Kaabah tu tinggi. Kaabah tu tinggi, apabila nak susun jadi tinggi itu, Nabi Ibrahim berdiri, letak kakinya di atas batu itu. Lepas tu naik turunlah, jadi macam tangga lift kat itulah. Jadi naik turun apabila tinggi itu, Nabi Ibrahim pijak di atas batu, batu tu naik. Naik ke tempat tinggi. Nabi Ismail nanti ulurkan batu untuk mesusunkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi maknanya yang menyusunkan batu, yang menjokongkan batu tu ialah Nabi Ibrahim. Cumanya Nabi Ismail tu tugasnya nanti ulurkan batu kepada Nabi Ibrahim. Itu maknanya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujudi. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan telah kami ambilkan janji kepada Nabi Ibrahim, kepada Ibrahim dan Ismail. Itu mana buat janji kan? Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujudi. Jadi perjanjian Allah janji nak buat. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim, suruh Nabi Ismail. Apabila suruh, Nabi Ibrahim pun sanggup nak buat janji, nak tunaikan perintah Allah. Nabi Ismail pun sanggup nak tunaikan perintah Allah. Itu mana katanya Allah Ta'ala janji kepada Nabi Ibrahim dan janji kepada Nabi Ismail untuk nak menyucikan Kaabah. Jadi maknanya berjanji macam mana? Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ibrahim. Suruh dengan menyucikan Kaabah. Maka apabila ada perintahan daripada Allah, maka kedua-dua Nabi itu sanggup nak buat. Berjanji nak tunaikan perintahan Allah. Itu mana katanya telah kami ambilkan janji kepada Ibrahim dan Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Janji apa dia janjian? Bahawa suci oleh kedua kamu akan rumah aku Baitillah. Suci-suci daripada ausan. Apa dia ausan? Berhala-berhala. Jadi tapi ceritanya nanti kita cerita sekaligus. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sucikan Baitillah daripada berhala. Kenapa nak cucikan daripada berhala? Bersihkan daripada berhala, jangan bagi ada berhala kat Kaabah itu. Bagi ini untuk orang yang tawaf. Untuk orang yang datang tawaf kepada Baitillah. Dan orang yang aktikaf di sana, di Baitillah. Dan orang yang berrokok, bersujud. Berrokok, sujud, bersolat di sana. Jadi
Jadi maknanya di sini tu katanya disucikan, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sucikan Kaabah daripada berhala yang ada pada Kaabah. Untuk nak jadi bersih, senang orang nak datang tawaf, nak datang i'tikaf, nak sembahyang sujud di sana. Tetapi kalau kita tilik kepada cerita asalnya, tilik kepada ceritanya, sebelum pada zaman Nabi Ibrahim, sebelum pada zaman Nabi Ismail tu, kat kawasan tu tidak ada manusia lagi. Kat kawasan tu tidak ada manusia, hanya ada Kaabah yang runtuh dan tanah yang kosong. Manusia pun tidak ada. Manusia tidak ada. Maka manusia pun tidak ada pun Kaabah, sebuah Kaabah, tapi Kaabah pun bukan bentuk binaan, bahkan dah runtuh dengan sebab banjir. Maka di situnya, di Kaabah tu tidak ada berhala, sebab ketika tu belum pada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim datang ke sana, di kawasan itu tidak ada manusia. Bahkan pulanya Kaabah sudah runtuh sebab kena banjir. Maka di mana nak ada berhala? Memang tak ada berhala di sana. Maka lalu tu ditanggungkan oleh ulama bahawasanya menyucikan akan Kaabah Baitillah daripada berhala tu maknanya bukan katanya berhala ada kat Kaabah dibuang, ambil buang, bukan begitu. Sebab pada masa tunya Kaabah dah runtuh. Manusia pun tidak ada kawasan di situ. Nanti kita cerita balik siapa yang mula ada di situ. Jadi maknanya manusia tidak ada di situ, Kaabah pun dah runtuh, memang tidak ada berhala di sana. Maka macam mana Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim bersihkan Kaabah itu, Baitullah itu daripada berhala, padahal berhala itu tidak ada. Maka jawabnya, maksud katanya menyucikan Baitullah daripada berhala dengan maknanya kekalkan Kaabah itu dalam keadaan tidak ada berhala, bersih daripada berhala. Jadi maknanya berhala tidak ada di awal lagi. Berhala tidak ada di awal-awal lagi, cumanya suruh bersih itu makna jaga jangan masuk berhala dalam Kaabah. Itu makna bagi kekal dalam keadaan bersih, suci, tak ada berhala dalam kawasan Kaabah. Itu maksud katanya suruh menyuci, mana jagakan kebersihan. Jadi kalau rumah tu mana bersihkan rumah, maknanya rumah dah bersih, macam mana nak suruh bersih pula? Mana rumah tu dah bersih, lepas tu kita katanya rumah tu macam kita dia dah bersihkan rumah. Dah cuci ke rumah daripada sampah, daripada apa-apa sekalipun. Lepas tu dia pesan ke anaknya, bersihkan rumah. Bersihkan rumah. Apabila dia sudah bersihkan rumah, lepas tu dia nak keluar, pergi ke mana-mana, nak balik kampung 4-5 hari misalnya, 4-5 hari, maka dia pesan ke anak tu katanya bersihkan rumah. Tapi belum pada nak pesan kata bersihkan rumah tu, padahal dia dah bersihkan rumah. Maka apa maksud dia kata bersihkan rumah? Maknanya jaga jangan jadi kotor rumah ni. Kalau nampak sapah nak ada, lepaskan, buangkan. Maknanya begitu. Maknanya bersihkan rumah selepas pada dibersih itu, maknanya jaga ke rumah ni dalam keadaan bersih. Maka begitulah jawapannya. Jadi maknanya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya bersihkan Baitullah daripada berhala-berhala. Maknanya jangan terbiarkan berhala masuk dalam Kaabah. Mana jagakan Kaabah itu supaya jangan kedatangan berhala masuk dalam Kaabah. Itu maksud katanya bersihkan akan rumah Allah, rumah Baitullah daripada berhala. Maknanya jagakan jangan bagi masuk berhala kepada Baitullah. Sebab Baitullah ni disediakan untuk orang datang tawaf dan orang beraktikaf di sana dan orang datang sembahyang rakaat sujud di sana. Maka nak sembahyang macam mana kalau ada berhala ada di sana? Kalau gitu maknanya tugas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail jaga jangan bagi ada berhala kat Kaabah. Itu maksudnya. Wa idh qala Ibrahimu.
dan ketika berkata oleh Nabi Ibrahim. Ni kata pada doanya. Kata yakni pada doanya. Yani ketika tu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Hei Tuhanku, jadikan ini negeri Mekah itu aman. Nah, jadi itu permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala, jadikan negeri Mekah itu negeri yang aman. Dan sungguhnya telah terima Allah akan doanya. Allah Ta'ala pun terima doa permintaan itu, Allah Ta'ala terima. Menjadikan dia kan Mekah itu, negeri Mekah itu tanah haram. Maka Allah Ta'ala terimakan doa Nabi Ibrahim, maka Allah Ta'ala menjadikan kawasan Mekah itu tanah haram. Tanah haram tiada ditumpahkan padanya darah manusia dan tiada diburukan pemburuan binatang. Dan tiada dikerat, dipotong rumputnya yang basah. Segala pokok-pokok, rumput-rumput yang basah, yang hidup tu tak boleh. Malaikat rumput yang kering boleh. Mereka nak bagi makan pada binatang tu tak mengapalah. Jadi maknanya hukumnya tanah haram, nak menumpahkan darah manusia di dalam kawasan tanah haram tak boleh. Nak membunuh pun tak boleh. Segala binatang-binatang tak boleh nak buru di dalam kawasan tanah haram Mekah. Walaupun dia tidak ihram dengan haji sekalipun. Dan segala pokok-pokok yang tumbuh di dalam, walaupun bukan rumput sekalipun, tapi pokok yang tumbuh sendiri, tak boleh kita potong di dalam kawasan tanah haram. Itu sebagaimana kita maklum di dalam bab haji, ada sebut di sana. Malaikat pokok yang kering, artinya rating yang jatuh, pokok rumput yang kering, bolehlah nak potong. Tapi yang basah, yang hidup tak boleh. Warzuq ahlahu minas samarati. Warzuq ini setengah daripada doa-doa Nabi Ibrahim juga. Dan rezeki olehmu akan ahli negeri Mekah. Mana penduduk di kawasan negeri Mekah daripada segala buah-buahan. Walaupun di sana di Kaabah di Mekah tu tidak boleh nak tak tumbuh-tumbuhan sekalipun, tetapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi rezeki kepada orang yang penduduk di Mekah dengan berbagai-bagai buah-buahan. Jadi dan sungguhnya telah perbuat demikian itu, Allah Ta'ala terima doa Nabi Ibrahim dan Allah Ta'ala buatkan begitu. Dengan dipindahkan Taif daripada Syam, dan adalah Mekah itu akfar, tiada tanaman padanya, dan tiada air. Jadi Allah Ta'ala terimakan doa Nabi Ibrahim. Memanglah kita tengok strategi kawasan Mekah dan sekitarnya, kawasan yang kering tak terima tumbuhan. Lagi pulanya tanah dia tu tak terima tak layak untuk nak tumbuhkan segala tumbuhan. Lalu tu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, kepada Jibril, ambil satu tanah, ambilkan tanah daripada kawasan Syam. Memang tanah kawasan Syam tu kawasan subur. Semua tanaman pun ada kat sana, tin, zaitun, anggur apa semua, tanaman pun ada kat sana. Ambil tanah kat sana, kalau sekarang kena muat lori lah. Kalau sekarang, tapi Jibril sayapnya besar, dia cebokkan tanah kawasan Syam, mari letak kat Taif. Sebab itulah di Taif tu tanah subur, boleh nak tumbuhkan tumbuhan. Untuk nak jadikan tanah Taif tu tanah yang terima tanaman-tanaman untuk nak hasilkan buah masuk kepada Mekah untuk jadi rezeki bagi orang Mekah. Dengan sebab Allah Ta'ala terimakan doa Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala terimakan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu berdoa, minta daripada Allah Ta'ala rezekikan kepada penduduk di Mekah dengan berbagai-bagai buah-buahan. Maka lalu itulah daripada zaman dulu tu, kalau di Syam tu kawasan Palestin, Israel, Urdun, Syria tu jauh
Nak bawakan buah-buahan tak dapat tidak, nak bagi dapat makan buah orang yang ada di Mekah mesti kena ada tanam kawasan dekat dengan Mekah. Lalu tu diletakkan tanah yang dipindah daripada Syam, letak kat Taif, yang mana Taif tu tak berapa jauh daripada Mekah. Itu tujuannya nak hasilkan buah-buahan untuk jadi makanan bagi ahli Mekah. Maka sedikit tentang Mekah ni, kita tengok sejarah dia lebih kurang sikit. Kita sebagaimana kita maklum bahwasanya seperti kata tadi tu, kawasan Mekah yang sekarangnya belum pada zaman Nabi Ibrahim, belum pada zaman Nabi Ismail tu, di situ ada Kaabah yang sudah runtuh sebab kena banjir. Dan orang tidak ada seorang pun di sana. Maknanya tak ada jadi tempat kedudukan bagi manusia lagi. Maknanya kalau tempat kita agak dah jadi hutan lah. Jadi hutan rimba lah. Tapi di sana tu tak tumbuh pokok, jadi kosong keringnya begitulah. Maka Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim lah bawa Ismail, Nabi Ismail masa kecil, dan ibu Nabi Ismail letak kat sana. Letak kat kawasan Kaabah, yang mana masa dulunya tidak ada manusia di sana lagi. Tidak ada manusia di sana lagi. Jadi Nabi Ibrahim tu bawa Nabi Ismail serta mak Nabi Ismail tu letak kat situ. Letak kat situ, tinggal. Biarkan orang tu duduk kat situ. Air pun tidak ada, makanan pun tidak ada di sana. Tapi dia letak tu serah kepada Allah Ta'ala bulat-bulat. Betul-betul serah kepada Allah Ta'ala. Letak, dia pergi mari tu dengan borok, sebagaimana kita maklum. Jadi bawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan mak dia, muak borok, pergi kepada kawasan Kaabah, letak Nabi Ismail dan maknya letak kat situ. Dan lagi pulanya di situ tu tidak ada makanan, tidak ada telaga mana-mana, air pun tidak ada, makanan pun tidak ada. Tetapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka apabila Nabi Ismail masa kecil ditinggalkan akan Nabi Ismail serta maknya di situ, maka dengan sebab berlaku kelaparan banyak, apabila berlaku jadi lapar dahaga, maka Allah Ta'ala perintah kepada Jibril mengeluarkan satu telaga, talian air, lorong air keluar di sana. Yang itulah kita maklum dengan kata jadi telaga Zamzam. Jadi maknanya belum pada Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail dan maknya letak di situ, maknanya telaga Zamzam belum ada lagi. Dengan sebab dahaganya Nabi Ismail dan mak Nabi Ismail, isteri Nabi Ibrahim, maka Allah Ta'ala perintah kepada Jibril wujudkan, adakan telaga Zamzam. Jadi maknanya dah ada air, boleh duduklah di sana. Mana masa tu tidak ada manusia yang lain. Nabi Ibrahim dah balik kepada tempat dia di Syam. Jadi di situ je, di kawasan Kaabah pada zaman tu nya, ada Nabi Ismail dan mak dia, dua orang tu saja. Maka tempat tu tidak ada manusia, maka selepas pada dapat keluarkan air daripada telaga Zamzam, maka tiba-tibanya kedatangan orang Arab daripada Yaman, orang daripada kabilah Jurhum katanya. Dia datang ke situ. Sebab belum pada Nabi Ibrahim datang dengan Ismail pun, mereka Arab Jurhum daripada Yaman pernah datang ke situ. Tapi tak boleh nak duduk di situ sebab tidak ada air. Maka apabila selepas pada keluarkan telaga Zamzam, maka datang balik daripada Arab, daripada kabilah Jurhum, daripada Yaman, datang ke situ. Apabila datang ke situ, mereka terasa heran. Sebab belum pada ni tidak ada orang, tidak ada air. Maka datang sekali ni tengok ada seorang perempuan dan anak kecil dan ada air kat sana.
Maka orang Arab, satu golongan Arab Jurhum tadi tu, dia minta izin daripada mak Nabi Ismail untuk nak duduk di situ juga. Untuk nak duduk di situ juga. Maka mak Nabi Ibrahim izin kepada mereka daripada Arab Jurhum tadi, kabilah Arab Jurhum tu duduk ke sana. Duduk ke sana. Tapi atas syaratnya, mereka sebagai penumpang tak ada hak pada air telaga Zamzam. Jadi air telaga Zamzam tu mempunyai bagi mak Nabi Ismail dan Nabi Ismail. Jadi orang yang kedatangan kabilah Jurhum tu nak air kena minta. Nak air kena minta. Dia tak ada hak. Maka mereka pun sanggup. Maka mereka pun mula duduk di situ. Apabila mulai duduk di situ, maka mereka pindahkan orang kabilah Jurhum di sana yang kat Yaman tu, pindah mari duduk kat Mekah. Mulailah binakan rumah tempat kediaman. Mulai ada di situ. Jadi ceritanya orang yang membinakan Madinah, negeri Mekah tu ialah Arab daripada Yaman, ialah kabilah Jurhum. Jadi Nabi Ismail bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Sebab dia tu dia sebelah mari daripada sebelah Syam, sebab anak Nabi Ibrahim kan. Lepas tu duduk di sana. Jadi apabila pindahkan kabilah Jurhum daripada Yaman, mari duduk di sini. Maka apabila Nabi Ismail tu besar, maka Nabi Ismail berkahwin dengan seorang anak perempuan daripada orang kabilah Jurhum. Situlah jadi bersedaginya. Maka mulai daripada di situlah mulai bangun jadi sebuah negeri Mekah. Mulai ada manusia di sana. Jadi maknanya sebelum pada Nabi Ibrahim tu tidak ada manusia di sana. Lagi pulanya yang ramai di sana ialah orang Arab daripada Yaman, daripada kabilah Jurhum. Datang ke sana. Nabi Ibrahim bukan dia orang kabilah Jurhum, tetapi apabila Nabi Ismail itu besar, berkahwin dengan anak perempuan mereka. Itulah ceritanya. Sebab itulah yang kata tadi itu Nabi Ibrahim dia ulang baliklah. Jadi maknanya Nabi Ibrahim dia duduk kat tempat dia kat kawasan Syam tu. Dia dakwah orang di sana. Lepas tu dia datang ulang balik kepada tempat anak dia kat Mekah. Guna kenderaannya ialah Buraq. Sebagaimana kita maklum dalam cerita Isra' dan Mi'raj. Buraq tu selalu jadi maknanya kenderaan bagi Nabi Ibrahim. Lalu daripada Syam ke Mekah, Mekah ke Syam untuk nak tengok anak dia Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan mak yang ada kat Mekah. Jadi ada satu masa tu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangunkan balik Kaabah yang sudah runtuh. Lepas tu nak bangunkan Kaabah tu kena naik turun agaknya letih. Didatangkan satu batu untuk jadi alasan kaki naik turun kepada Nabi Ibrahim. Maka itu jadi makam. Itulah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi tadi itu katanya warzuk ahlahu minas samarati, dan rezeki olehmu akan ahli Mekah daripada segala buah-buahan. Maka siapa ahli Mekah tu man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman daripada mereka itu daripada ahli Mekah dengan Allah dan hari kemudian. Hari yang kemudian ialah hari kiamat. Menentu ia akan mereka itu dengan doanya kerana muafakat bagi firman-Nya la yanalu ahdiyaz zalimin. Jadi kenapa Nabi Ibrahim tu berdoanya begitu, warzuk ahlahu minas samarat,
minta Allah Ta'ala merezekikan kepada ahli Mekah akan buah-buahan, berbagai-bagai buah-buahan. Lepas tu Nabi berdoa tu untuk orang beriman saja. Mana rezekikan buah-buahan tu kepada orang yang beriman daripada ahli Mekah. Tetapi padahalnya yang tak beriman dengan Allah pun dapat makan juga. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tu sebut man amana saja, orang yang beriman daripada ahli Mekah tu minta Allah Ta'ala rezekikan buah-buahan. Padahalnya Allah Ta'ala bagi itu kalau orang kafir pun pada zaman jahiliah belum pada zaman Nabi Muhammad pun dapat makan juga. Buah-buahan berbagai-bagai juga. Tapi kenapa Nabi Ibrahim sebut man amana minhum billahi wal yaumil akhir saja. Jadi pasal Nabi Ibrahim menentukan begitu tu kerana nak jadi selorong, nak muafakat dengan Allah, dengan firman Allah Ta'ala yang dulu katanya la yanalu ahdiyaz zalimin. Pada kata apa dulu? Fa atammahuna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiyaz zalimin. Maknanya janjian Allah tak mencapai akan orang yang zalim, orang yang kufur. Sebab tu Nabi Ibrahim tak tergamuk nak minta keseluruhan. Sebab Allah Ta'ala janji kata janjian Allah tak melampaui, tak kena kepada orang yang kufur. Lalu tu Nabi Ibrahim faham di situ, dia minta rezeki kepada yang beriman saja. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Firman Allah Ta'ala dan bermula mereka yang kufur daripada ahli Mekah yang kufur tak beriman, maka aku beri bersedap-sedap akan mereka itu rezeki di dalam dunia sedikit masa hidupnya. Jadi maknanya dapat jugalah, tapi sekadar masa hidup sajalah dapat sejenak, dapat rezeki, dapat makan buah, dapat makan apa pada masa sekadar sedikit, sekadar masa dia hidup dunia saja. Jadi maknanya nak boleh makan buah-buah pun boleh makan sekadar masa hidup pada dunia. Selepas tu, selepas pada masa hidup dunia tu, dah sampai masa diazab, summa attarruhu ila azabin nar. Kemudian daripada hidup di atas dunia, aku beri mudarat akan mereka itu, beri mudarat kepada mereka itu, kepada yang mereka yang kufur pada akhirat, kepada azab neraka. Maka tiada dapat ia lepas daripada neraka. Jadi maknanya jadi Nabi Ibrahim tu berdoa untuk dapatkan rezeki buah-buahan tu untuk orang Mekah yang beriman. Jadi maknanya tak berdoa lah untuk orang kafir tu. Maka Allah Ta'ala firman katanya orang kafir dia nak bagi rezeki juga, nak bagi nikmat juga, tapi sedikit saja, hanya untuk sekadar masa hidup dunia saja. Maka walaupun masa hidup dunia tu berpuluh-puluh tahun juga, tapi nak banding dengan akhirat tu jadi sedikit lah. Masa hidup dunia tu kalau kita tengok tak banyak lah rezeki yang dapat tu. Nak banding dengan dapat di akhirat tu berbeza jauh sangat lah. Begitu. Kemudian katanya firmannya wa bi'sal masir, dan sejahat-jahat tempat kembali itu neraka. Tempat kembali itu neraka. Mana tempat kembali yang paling jahat sekalinya ialah neraka. Jahat maknanya yang jahat tu dengan maknanya tidak ada nikmat, penuh dengan azab. Jahat lawan baik. Bukan jahat mana zalim. Jahat maknanya lawan baik. Mana tempat yang paling tak baik sekalinya untuk jadi tempat kediaman ialah neraka. Kalau nak pilih, tak nak pilih lah. Habis. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح